السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul pada majlis yang mulia ni, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni, seperti mana yang telah maklum dalam maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ahli jemaah yang dimuliakan, kebiasaan saya berkuliah di masjid ni, Masjid Repuh ni, kita akan baca ataupun apa yang dah saya pilih ialah perbahasan mengenai dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kitab ataupun risalah yang kita gunakan ialah Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, pedoman dan pengajaran, yang ditulis oleh almarhum Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullahu taala, yang mana sebuah risalah yang ringkas dan berusia 60 tahun kalau kita tengok tulisan dia ni. Sebab buku ataupun risalah yang beliau tulis ni pada tahun 1381 Hijrah, bukan Masihi, Hijrah. Dan sekarang ni 1441 Hijrah. Kita tolak 1441 dengan 1381, 60 tahun. Salah seorang ulama daripada Ardus Syam ataupun bumi Syam, Syria, dan beliau telah tulis satu risalah yang agak menarik ni, tapi sayangnya agak susah nak cari risalah tersebut. Jadi saya pun gunakan risalah yang saya print daripada internet, risalah Sirah Nabawiyah ataupun Sirah Nabi Muhammad, pengajaran dan pedoman, Dr. Mustafa As-Sibai, yang mana sebelum ni kita dah bahas 3 bulan lepas sebelum PKP, tapi dah lama. Satu kali kuliah rasa saya sempat di sini untuk bahaskan risalah ni. Lepas pada tu kita pun PKP, hari ni baru boleh sambung, hampir 4 bulan. Jadi malam ni kita kena sebut pada awal balik, sebab dah terlalu lama, maklumat pun dah hilang. Jadi kita kena sebut balik pada malam ni. Dalam bahagian pertama yang disebut ataupun pendahuluan yang disebut oleh penulis, antara topik-topik yang dia bincang ialah keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan dalam bahagian keistimewaan sirah Nabi ni 5 poin. 5 poin. Yang mana kita bahas secara sepintas lalu pada malam ni. Yang pertama dia sebut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istimewa.
lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan sejarah Nabi utusan Allah atau sejarah keagungan seorang tokoh Islam yang paling sahih. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti. Kita akan melihatnya ketika membincangkan sumber rujukan sirah. Susur galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar yang penting yang berlaku. Jadi itu poin pertama dia, bila mana dia bahas tentang keistimewaan sirah Nabi ini. Apa istimewa sirah Nabi sehingga kita ni kena belajar, kena tahu? Sebab penjagaan peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita yang Nabi lalui di zaman hayatnya, penjagaan prihatinnya para ulama terhadap peristiwa-peristiwa tersebut bermula daripada para sahabat, kita tengok lengkap, maklumat tu lengkap. Sebab dalam agama Islam ni ataupun dalam ilmu Islam ni, konsep menjaga riwayat berita-berita khususnya berkaitan dengan diri Nabi itu dijaga dengan sangat teliti. Para sahabat merekodkan apa yang terjadi pada diri Nabi, khususnya selepas daripada Nabi itu diangkat menjadi Rasul, selepas umur Nabi 40 tahun. Sebab dalam diri Nabi itu ada kepentingan, bahkan ianya perkara yang mustahab untuk kita ketahui. Sebab Nabi itu sendiri ialah contoh yang terbaik untuk kita jadikan pedoman, petunjuk untuk meneruskan kehidupan atas muka dunia ni. Jadi sebab tu penulis dia sebut sirah Nabi ni istimewa, sebab sirah Nabi itu dijaga susur galurnya, jalan-jalan riwayatnya. Seterusnya, yang kedua, poin yang kedua yang dia sebut sini, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap peringkat hidupnya amat jelas. Sejak perkahwinan bapa baginda, yakni Abdullah dengan ibu baginda Aminah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, sumber pencarian baginda sebelum kenabian dan pengembaraannya keluar Makkah, sehinggalah Allah mengutusnya sebagai Rasul yang mulia. Poin yang kedua dia sebut sini, kehidupan Rasulullah itu sendiri jelas. Jelas macam mana? Daripada Nabi belum lahir, Quran pun ada rekod ayat-ayat yang menunjukkan tentang keadaan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya surah Al-Fil. Surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah itu satu-satunya surah yang menceritakan pada kita keadaan sebelum Nabi ini dilahirkan. Walaupun ringkas, kalau kita baca surah Al-Fil, apa sangat yang kita dapat lihat dalam surah tu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maknanya Allah Ta'ala cerita tak banyak sangat, ringkas saja. Okay. Cumanya sebab apa Quran dia sebut ringkas? Sebab Quran dia nak fokus kepada pengajaran ataupun perkara penting. Quran bukan nak fokus kepada tentera Abrahah itu berapa orang, Abrahah itu bangsa apa, berapa ekor gajah yang dia guna, gajah tu gajah Afrika ke gajah Siam. Dia bukan nak fokus yang tu, tapi dia nak fokus bagaimana kemuliaan bumi Makkah itu yang akan menjadi medan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bumi Makkah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum lagi Nabi itu dilahirkan, menunjukkan pada kita kemuliaan bumi itu sebagai bumi yang telah menjadi saksi medan dakwah para nabi semasa Nabi lahir ataupun sebelum daripada Nabi dilahirkan, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang kedua, kita boleh tengok lengkap perjalanan hidup Nabi itu lengkap, daripada perkahwinan ayah Nabi dengan mak Nabi itu direkod oleh para ulama dalam kitab sirah, sampailah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua dalam bab keistimewaan sirah.
Poin yang ketiga yang disebutkan oleh Dr. Mustafa As-Sibai sini, dia kata sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalahnya, namun ia tidak mengeluarkan baginda daripada sifat kemanusiaan. Kehidupan baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng, juga tidak ditokok tambah dengan sifat ketuhanan, sama ada sedikit maupun banyak. Itu kelebihan ataupun keistimewaan yang ketiga yang terdapat pada sirah Nabi. Iaitu sirah Nabi ini, perjalanan hidup Nabi itu, yang mana kita tahu Nabi itu seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala sebut ianya Khalilullah ataupun Khalilur Rahman. Itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kekasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak ada manusia yang dapat kelebihan ataupun pangkat seperti itu melainkan Nabi. Dan hakikatnya bila mana kita tengok pada pangkat Nabi itu, maka akan datang dalam diri kita ni perasaan agung dengan sebab diri Nabi itu dimuliakan. Walaupun diri Nabi itu diangkat pada kedudukan yang paling tinggi, tapi ia tidak mengeluarkan Nabi daripada sifat kemanusiaan dia macam kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi bersosial, Nabi kahwin, Nabi berekonomi, Nabi ada buat kerja-kerja kemasyarakatan. Tidak menunjukkan pun Nabi itu orang yang diselubungi dengan keajaiban dalam seluruh episod hidup dia. Tapi ada keadaan-keadaan yang menunjukkan Nabi itu bersifat dengan manusia biasa. Sebab tu kalau kita tengok, ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi itu kadang-kadang terlepas salat subuh. Tapi satu je lah hadis tu. Hadis tu ada riwayat Imam Muslim daripada Bilal bin Rabah, ketika mana Nabi dan para sahabat balik daripada satu perjalanan. Kalau saya tak silap, perjalanan tu perjalanan balik pada perang. Nabi balik pada perang, maka Nabi SAW dan para sahabat keletihan, sehinggalah Nabi memutuskan untuk berehat di satu tempat. Dan Nabi telah lantik seorang untuk berjaga-jaga, seorang sahabat untuk berjaga-jaga, yang mana sahabat tu peranan dia menjaga keselamatan sahabat yang tidur, dan dia dilantik secara bergilir. Maknanya bukanlah sepanjang malam dia akan jaga, ada dua orang yang akan bergilir. Tapi dengan sebab terlalu letih, akhirnya penjaga yang dilantik, sahabat yang dilantik untuk jaga para sahabat pun tertidur terlelap juga. Akhirnya semua para sahabat dan juga Nabi tertidur terlelap sampailah terlepas waktu solat subuh. Maknanya Nabi terkejut daripada tidur. Nabi dah rasa cahaya matahari itu sudah menghangatkan kulit Nabi dalam riwayat tersebut. Maknanya matahari dah naik. Nabi kejutkan Bilal, Nabi minta Bilal azan, lalu didirikan salat subuh. Tapi hadis tu sekali je ada. Dia bukan tiap-tiap minggu Nabi terlewat salat subuh ni. Jadi kita tak boleh guna dalil. Orang tanya pada kita, sebab apa tak mari salat subuh? Nabi ada juga terlepas salat subuh. Nabi terlepas salat subuh sekali tu je. Kita terlepas salat subuh sebulan 31 kali, walaupun sebulan 30 hari je. Nak beritahu banyaknya terlepas salat subuh tu. Tapi itu bukan dalil. Cuma nak tunjuk pada kita Nabi itu ada sifat kemanusiaan. Sebab tu ada lagi hadis, walaupun hadis ni selalu disalah ertikan. Bila mana Nabi SAW tengok perempuan lalu Nabi masuk dalam rumah dan dapatkan isterinya, dan sahabat tengok selepas pada Nabi keluar pada rumah, rambut Nabi basah. Sahabat tanya apa yang telah terjadi. Nabi kata, ketika mana aku tengok perempuan, maka datang syahwatku, lalu aku mendapatkan isteriku untuk meredakan syahwatku. Hadis ni sebahagian orang, terutamanya golongan orientalis yang berniat jahat pada Islam, dan sebahagian orang Islam yang tidak memahami konsep sebenar hadis ni, dia melihat hadis tu menunjukkan Nabi ni seorang yang syahwatnya tinggi. Tapi bukan itu sebenarnya. Bukanlah keadaan tu berlaku setiap kali perempuan lalu. Cuma jarang-jarang nak tunjukkan pada kita Nabi itu dia bersifat dengan kemanusiaan. Kalau Nabi itu bersifat dengan sifat malaikat, susah kita nak ikut. Sedangkan kita diutus, sedangkan kita disuruh oleh Tuhan untuk ikut Nabi. Tapi kalau kita baca sirah Nabi, Nabi itu bersifat seorang yang tidak pernah ada sifat kemanusiaan. Maka agak sukar untuk kita ikut. Dan ayat Quran kita akan nampak
kontradik bila mana kita nak ikut sirah Nabi itu sendiri. Jadi ini menunjukkan pada kita bahawasanya Nabi itu ada sifat kemanusiaannya. Kita tengok ada satu lagi hadis daripada seorang sahabat yang bernama Zulyadain. Seorang sahabat nama Zulyadain ni, dalam hadis tu riwayat Bukhari, Nabi salat asar 2 rakaat. Nabi duduk tahiyat awal tu, Nabi beri salam. Maka sahabat pun diam. Sebab sahabat ni dia fikir mungkin solat asar tu sudah dipendekkan daripada 4 jadi 2. Tapi hari itu Nabi terlupa. Nabi terlupa. Ni hadis yang sahih riwayat Bukhari. Sehinggalah seorang sahabat nama dia Zulyadain, dia angkat tangan. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku siratis salah am nasita?" Adakah salat asar tu telah dipendekkan daripada 4 jadi 2 ataupun kamu lupa? Nabi tanya kepada Umar, Nabi tanya kepada Abu Bakar, betul ke apa yang disebutkan oleh Zulyadain itu tadi? Aku jadi imam tadi, aku salat asar 2 rakaat. Maka Abu Bakar dan Umar jawab, benar wahai Rasulullah, kamu salat 2 rakaat saja. Maka Nabi pun bangun, bangkit, Nabi tambah lagi 2 rakaat. Tapi dia tak berlaku secara konsisten, dia berlaku kadang-kadang saja. Nak tunjuk pada kita basyariyatun Nabi ataupun kemanusiaan yang ada pada diri Nabi. Kemanusiaan yang ada pada diri Nabi itu sendiri. Dengan adanya riwayat-riwayat seperti ini, kita akan nampak Nabi itu ialah manusia. Cuma lebih Nabi pada kita, Nabi dimuliakan dan dirasmikan sebagai wakil Tuhan yang sah untuk menerima risalah. Dan Nabi ada kelebihan-kelebihan lain, iaitu Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi. Nabi dimaksumkan daripada melakukan dosa-dosa besar. Nabi tak akan buat perkara-perkara yang menunjukkan perangai itu orang fasik. Jadi itu kemuliaan Nabi SAW yang mengangkat Nabi itu lebih pada kita. Tapi Nabi tak keluar daripada kemanusiaannya ataupun manusianya Nabi itu. Jadi itu poin yang ketiga yang disebutkan oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Poin yang keempat dalam bab keistimewaan sirah Nabi dia sebut sini, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiliki manusia. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia, iaitu sebelum Allah memuliakan baginda dengan risalahnya, ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup sebagai pendakwah kepada Allah yang mencari jalan paling efektif untuk memastikan dakwahnya diterima. Okay. Poin yang keempat, Dr. Mustafa As-Sibai dia nak sebut pada kita apa? Sirah Nabi ini dia komplit ataupun dia menyeluruh. Dan sirah Nabi ini dia menjadi satu plan untuk kita menjalankan dakwah ataupun pedagogi yang kita tak perasan. Cara Nabi tunjuk macam mana nak ajar orang ataupun nak bawa orang lain kepada Islam. Sebab kita kena sedar, kita umat Islam ni keseluruhannya menanggung tanggungjawab, iaitu tanggungjawab untuk mengubah kemungkaran dan juga memberhentikan atau menyuruh manusia untuk buat kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ditugaskan, semua orang Islam yang syahadah, yang mengaku keislaman dia, tugas orang Islam ni, Muslim, kecil ke besar, tua ke muda, education tinggi ke rendah, semua membawa tanggungjawab ni, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ubah kemungkaran, ajak manusia untuk buat kebaikan. Dalilnya mana? Ayat 110 surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk menyuruh manusia buat baik dan mengubah kemungkaran yang kamu lihat dan mengajak orang lain untuk beriman pada Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita baca sirah Nabi, kita akan lihat macam mana Nabi itu berdakwah, supaya kita ni sedar diri kita ni pun pendakwah macam Nabi. Cuma kita bukanlah pendakwah rasmi yang terima wahyu direct daripada Tuhan.
Cuma Allah Ta'ala nak sedarkan kita bahawa sebenarnya kita itu pendakwah. Umat Islam ialah umat dakwah. Fikir orang Islam ialah fikir dakwah. Bila mana dia nak buat satu benda dalam hidup, apa saja posisi dia, sama ada dia penuntut ilmu agama ataupun dia bukan penuntut ilmu agama, dia penjawat awam, dia kerja sendiri, dia berniaga ke, dia petani ke, dia kena sedar dia adalah ejen kepada dakwah. Dan kerja orang yang berdakwah ni ialah ubah kemungkaran. Saya suka guna perkataan ubah kemungkaran berbanding cegah kemungkaran. Orang biasa guna perkataan ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Walaupun perkataan cegah tu taklah salah, tapi kadang-kadang perkataan cegah itulah yang menjadikan kita kurang berhikmah bila mana kita melihat orang buat kemungkaran. Sebab tu perkataan mengubah kemungkaran itu lebih baik. Macam mana Nabi SAW memperbetulkan kesilapan para sahabat yang mungkin sebahagian sahabat itu jahil pada peringkat awal dia memeluk Islam. Kita dah selalu sebut di sini mungkin ataupun di tempat lain, bagaimana Nabi SAW menunjukkan pada kita cara menyampaikan, memperbetulkan kesilapan ibadah yang dilakukan, kesilapan percakapan orang-orang yang melakukan kesilapan, sahabat yang melakukan kesilapan. Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis Nabi berinteraksi dengan golongan badui, orang pendalaman. Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang dah lama masuk Islam. Nabi berinteraksi dengan orang munafik. Ini semua kepelbagaian yang menunjukkan cara berdakwah. Jadi itu benda yang kita kena sedar. Sebab apa kena belajar sirah? Sebab nak faham isu tu, nak faham dan nak sedar. Kerja dakwah bukan hanya digalas oleh orang yang disebut sebagai pendakwah ataupun orang yang kita panggil ustaz ataupun orang yang kita panggil pelajar agama, bukan. Tapi mana-mana Muslim yang dia sedar kepentingan dakwah ni, dia menjadi ejen kepada dakwah. Hatta dia seorang penyapu sampah tepi jalan pun, dia itu ialah cerminan kepada agama yang dia sedang anuti itu. Jadi itu benda yang kita kena sedar. Pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima yang disebutkan oleh penulis dalam buku ni, dia kata sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian baginda kepada kita. Ia adalah perjalanan hidup seorang manusia kamil. Baginda mengharungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan, bukan dengan cara peristiwa-peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan maupun mukjizat. Poin yang kelima ni penulis beritahu pada kita apa dia? Sirah Nabi itu, selain daripada 4 poin yang dah kita sebut tadi, sirah Nabi yang paling besar sekali ialah ia menjadi dalil kepada kita apa yang Nabi bawa itu benar. Ia juga menjadi dalil kepada kita dalam bab amal ibadah yang kita lakukan. Ia juga menjadi dalil kepada kita dalam bab muamalat, urus niaga, urusan-urusan transaksi yang kita buat dalam hidup kita. Itu semua petunjuk dalam sirah Nabi menjadi dalil pada kita. Dan yang paling penting yang penulis highlight sini, dia sebut sini ialah baginda mengharungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan, bukan dengan cara peristiwa-peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan. Itu poin yang agak besar untuk kita bincang ataupun agak besar untuk kita teliti, iaitu Nabi SAW dia menang dakwah dia ataupun berjayanya dakwah Nabi ni bukanlah 100% daripada perkara-perkara pelik yang berlaku pada Nabi. Maknanya kejayaan dakwah Nabi sehingga Islam tu sampai ke tempat kita hari ni, dan kita sedar kita dan Nabi beza tanah air, beza bangsa, beza bahasa, beza budaya, beza makanan. Kita orang Melayu, Nabi orang Arab. Kita makan nasi, Nabi makan roti. Kita mungkin makan ikan, ayam di sini. Orang Arab makan kambing, makan lembu. Kita bercakap bahasa Melayu, Nabi bercakap bahasa Arab. Negara Arab cuacanya ada sejuk, ada panas. Sejuknya melampau, panasnya pun melampau. Kita panas dan sejuk sama rata. Hujan banyak, tempat dia orang tak ada hujan sangat di negara Arab. Tapi kenapa kita boleh ada satu kefahaman Tuhan itu satu dan syirik itu benda yang Tuhan tak suka?
Kejayaan apakah yang menjadi pendorong? Apakah yang menjadi mendorong Nabi itu boleh berjaya menyampaikan dakwah? Tidak lain, tidak bukan usaha luar biasa yang Nabi buat. Dan ia bukanlah datang daripada pertolongan gaib semata-mata, tapi ia juga mendahulukan logik. Sebab tu Nabi, selepas pada Nabi wafat, apa yang berlaku pada para sahabat? Para sahabat keluar ke bumi lain, keluar daripada tanah Arab menyampaikan Islam. Para sahabat tidak berpeluk tubuh, duduk di Madinah, walaupun dah dengar hadis Nabi. Nabi kata Islam akan tersebar, tidak akan berlaku kiamat sehingga dunia ini akan terima ataupun mendengar Islam. Maknanya seluruh negara ni akan jadi negara Islam. Itu ada hadis. Tidak akan berlaku kiamat hatta kullu qita'il ard, sehingga seluruh potongan muka bumi ini pernah menerima Islam. Itu ada hadis ni. Dan Dr. Yusuf Qaradawi dia ada tulis satu buku nama dia Al-Mubashirat. Al-Mubashirat ni apa benda tuan-tuan? Kitab tu menarik. Kitab tu pun dah lama dah Dr. Yusuf Qaradawi tulis, zaman dia muda-muda. Kitab tu ditulis ketika mana berlakunya dalam kalangan orang Islam di dunia secara umumnya pada waktu tu, berlaku je situasi apa nak kait dengan kiamat. Sehingga cara fikir orang Islam pada waktu tu dia jadi lemah, tak semangat sangat nak beribadah, dengan sebab duk sangka kiamat tak lama dah. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi dia tulis satu buku, risalah kecil nama dia Al-Mubashirat. Mubashirat tu maksudnya berita-berita gembira yang menunjukkan kiamat itu tak diketahui bila berlaku. Dan dia datangkan hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya kiamat itu dengan zaman kita, tidaklah semua tanda kiamat itu berlaku secara umumnya. Kalau kita dengar hadis Nabi tu, Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga seluruh muka bumi ini, dan sebahagian ulama tafsirkan seluruh pemimpin-pemimpin negara Islam. Kita tengok di dunia ini tahun 2020, negara Islam dengan negara bukan Islam mana banyak? Banyak negara bukan Islam lagi. Seluruh dunia pemimpin dia tu banyak yang bukan Islam. Bukanlah mana kata kita kena selesa, okey lambat lagi kot kiamat, tak sampai 500 lagi negara yang Islam, duk banyak lagi negara kafir ni. Bukan nak suruh fikir macam tu bila mana kita cerita ni. Cuma nak beritahu pada kita, kita tidak diajar untuk menyibukkan diri cari tanda-tanda kiamat, tapi kita diajar untuk menyibukkan diri bersedia menghadapi hari kiamat, membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Dan kiamat itu dia bukan hanyalah kiamat yang berbentuk sangkakala yang hancur muka bumi. Kiamat yang dekat dengan kita ialah ajal maut. Itu benda yang kita kena faham. Sebab tu bila mana berlaku penyakit berjangkit ni, COVID-19, orang duduk katalah penyakit ni menjadi pintu kepada dekatnya kiamat. Pintu kepada dekatnya kiamat. Maknanya dengan apa yang berlaku, orang tak boleh keluar rumah masa PKP baru ni, sekarang dah boleh keluar dah. Okay. Sehingga kalau kita tengok ada yang macam ekstrim sikit. Bulan Ramadan baru ni, kalau tuan-tuan ingat, ada orang bawa satu hadis tu bukanlah sahih pun. 15 Ramadan ni akan berlaku tempikan ataupun suara kuat yang akan keluar. Akhirnya kita tunggu 15 tu tak ada bunyi apa pun. Bunyi suara dengkur orang tidur tak bangun sahur je. Tak ada dengar suara apa pun. Okay. Duk tunggu suara tu. Okay. Maknanya kadang-kadang kita lihat manusia dia buang masa. Sekarang ni orang duk cakap sekarang ni antara tanda kiamat ialah semayang jarak 1 meter. Orang duk kata benda ni tak ada daripada pengamalan Nabi. Dalil-dalil pun tak jelas. Dalil secara sarih tu tak pernah berlaku. Walaupun penyakit berjangkit pernah berlaku zaman Nabi ataupun zaman sahabat, tapi tak pernah tengok lagi sahabat ni semayang jarak macam kita hari ni. Lalu ada orang kata ini semua konspirasi ataupun pintu-pintu ke arah menjauhkan manusia kepada ibadat. Wallahu a'lam, benda ni kalau kita tengok manusia dia bercakap dalam keadaan dia jahil, tapi kepandaian dia bercakap tu berjaya menutup kejahilan dia, walaupun hakikatnya dia jahil. Manusia zaman kita ni jahil, tapi dia jenis pandai susun kata-kata, tak nampak jahil sangat. Dan jenis lagu ni dia bukan zaman kita je. Jenis yang lagu ni zaman Nabi dulu pun ada. Kita baca surah Asy-Syu'ara,
Allah Ta'ala sebut dalam ayat 224, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Penyair-penyair yang pandai susun kata-kata ni, pengaruh dia, kepetahan dia telah menyebabkan ramai orang-orang ni masuk ke lembah ghawun. Ghawun ni maksudnya menyeleweng. Kita tengok hari ni, ramai mana orang yang percaya dengan tulisan-tulisan yang kurang masak di media sosial, yang kata penjarakan sosial ni semua, orang kata apa, konspirasi, ini semua. Ada yang kata COVID-19 ni dia bukan semula jadi, dia dibuat oleh sebahagian negara untuk melakukan perang dunia tanpa sedar. Macam-macam lah. Ni tuan-tuan semua ada media sosial, ada WhatsApp, ada Facebook, semua tahu benda ni. Okay. Tapi hakikatnya, kalau dah benda tu betul pun, apa yang menghalang kita untuk stay beribadah lagi? Memang kita tahu, bahkan dalam hadis pun Nabi sebut, sekiranya kamu tahu esok kiamat dan di tangan kamu adanya benih buzur ataupun habbah, maksudnya benih dalam hadis tu sebut, maka kamu tanam benih itu dan kamu bertawakal semoga dengan tanam itu boleh tumbuh esok, walaupun dah tahu esok kiamat. Sebab apa nak tunjuk tu? Apa Nabi nak cuba sampaikan situ? Kalau kita tahu kiamat bila pun, poin dia sekarang, benda tu tetap akan berlaku. Kiamat ni kalau kita tak buat kajian, kalau kita tak susun kronologi pun, benda tu pasti berlaku. Dan bila mana kita bahas tentang kiamat, macam mana cara nak selamat kiamat? Tidak ada cara untuk selamat kiamat. Semua kita akan termusnah dengan kiamat tu. Cuma yang kita perlu bimbang ialah, selepas daripada berlaku kebangkitan kali kedua tu, perhitungan amalan, persediaan yang kita buat semasa kita hidup sebelum berlaku kiamat. Kalau kita tahu pun kiamat tu berlaku, dia tetap akan menyebabkan kita mati pada hari tu. Dia tak akan menyebabkan kita tahu kita mati lewat sikit daripada orang lain. Tak apa. Sebab tu benda ni kita kena jelas. Bila mana kita baca hadis-hadis Nabi, bila mana kita baca sirah Nabi, kita akan tengok bagaimana para sahabat berinteraksi dengan benda tu. Kita tengok ketika mana Tamim Ad-Dari, dia belum masuk Islam, dia pernah, orang kata apa, terdampar di sebuah pulau. Kita mungkin pernah dengar hadis tu. Hadis dia jumpa Dajjal yang terikat di sebuah pulau. Hadis panjang. Seorang sahabat nama dia Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani, dia masuk Islam, dia cerita ke Nabi, dia pernah pergi belayar, kapal dia dipukul ombak dan akhirnya terdampar di sebuah pulau. Di pulau tu dia jumpa dengan makhluk nama dia Jassasah yang penuh dengan bulu, tak tahu depan mana, belakang mana. Akhirnya Jassasah pun kata, intalik, pergilah kamu ke bukit tu. Dalam bukit tu ataupun dalam gua tu ada lelaki yang sedang menunggu kamu. Bila mana Tamim Ad-Dari dan kumpulan dia masuk dalam gua tu, dia tengok lelaki yang tangan dan kaki dia terpasung. Mudah cerita itu Dajjal. Berlaku perbualan di antara Tamim Ad-Dari, kumpulan dia, dan juga Dajjal. Dajjal tanya, kamu daripada mana? Bukan, Tamim Ad-Dari tanya, kamu ni siapa yang terpasung tangan tu? Maka Dajjal tu pun kata, sepatutnya aku yang tanya kamu. Sebab sekarang ni yang tidak berkuasa ialah aku, yang berkuasa kamu. Sebab kamu tangan tak kena gari, aku kena gari ataupun kena ikat. Maka katalah Tamim Ad-Dari, kami ni orang-orang Arab daripada Hijaz, orang-orang Arab daripada Hijaz ataupun daripada Syam. Maka dia pun mengaku dia tu Dajjal. Bila mana dia mengaku dia Dajjal, dia tanya Tamim Ad-Dari, kalau kamu bangsa Arab akan keluar di kalangan bangsa kamu ataupun kalau kumpulan kamu ni seorang Nabi akhir zaman, okay. Dan Nabi akhir zaman tu dia akan cerita tentang Dajjal, aku ni, fitnah aku, dan kamu akan selamat kalau kamu ikut pesanan tu. Dajjal dah beritahu dia Tamim Ad-Dari, kamu akan selamat daripada fitnah aku kalau ikut apa yang Nabi kamu sebut. Dan aku akan keluar bila mana tanda-tanda itu sudah keluar. Dia pun beritahu pada Tamim Ad-Dari, tanda dia yang pertama apa? Tasik Tabariyah, airnya akan surut di Palestin yang dikuasai oleh Israel sekarang ni. Air tasik tu makin surut. Kalau dia dah surut, makin dekatlah aku nak keluar. Maka kata Dajjal, tanda kedua cepatnya aku ni nak keluar ataupun fitnah aku ni nak keluar ialah kurma, pokok kurma, ladang kurma di Baisan. Baisan pun di Palestin.
pokok kurma situ akan rosak. Pokok kurma situ akan berhenti berbuah, dia akan rosak, dia akan tak subur. Dan hari ni kalau kita tengok ladang kurma ni di Baisan. Baisan ni orang Israel panggil Bait Sya'an tempat tu. Dia dalam Israel sekarang ni, tapi dulu wilayah Palestin lah. Kurma di situ masih lagi keluarkan hasil. Kurma situ kurma kategori majdul. Majdul ni yang besar. Dia punya saiz tu besar pada ibu jari kita ni. Kalau yang di Palestin ni memang kurma dia besar. Beza yang di Madinah tu kurma ajwa tu dia kecil, tapi dari segi fadilah ajwa lebih banyak. Okay. Sekarang ni ladang kurma situ dia masih lagi berbuah, tapi sebahagian besar tanah ataupun pokok kurma situ tu dia ada satu penyakit, ada serangga serang, dia tak boleh tahan lama. Maknanya pokok tu sepatutnya 3 tahun berbuah, tiba-tiba pokok tu diserang satu serangga, dalam pokok kurma tu kosong dia punya isi dia. Jadi pokok tu pun akan tumbang. Maknanya semakin hari semakin kurang dia punya produktiviti kurma di kawasan tu. Dajjal kata kalau habis situ aku akan keluar, aku akan lebih dekat keluar. Satu lagi tanda Dajjal kata pada Tamim Ad-Dari, keringnya air mata zaghar. Satu tempat yang subur dengan tanaman, situ ada satu mata air namanya air mata zaghar. Ini semua tiga-tiga tempat ni di Palestin semua. Dan air mata zaghar tu kalau kita tengok, dia di antara 3 tanda Tasik Tabariyah, kurma di Baisan dan air mata zaghar. Air mata zaghar ni lah yang paling awal sekali. Tanda dia tu orang kata apa, dah jelas. Air mata zaghar dah berhenti dah, tak mengalirkan air dah sekarang. Yang 2 tu masih hidup ada lagi. Itu semua tempat di Palestin. Okay. Maka dia pun balik dia jumpa Nabi, dia cari Nabi. Maka Nabi pun kata pada dia, dia masuk Islam, dia bai'ah depan Nabi. Nabi pun kata pada dia, hadis ni beritahukan padaku, akhbirni, beritahukan padaku satu benda yang telah kamu lihat sehingga menyebabkan kamu masuk Islam. Dia pun cerita Dajjal tu, cerita gerdegung-gergang duk cerita daripada mula-mula kapal tu naik sampailah pecah, sampailah balik semula ke Hijaz. Lalu Nabi pun dengar tu, Nabi pun ambil tongkat Nabi kata, hadhihi tibah, bumi ini iaitu Madinah, lam yadkhuluha, tidak akan pernah masuk fitnah padanya, iaitu fitnah Dajjal. Bumi ini akan aman. Cuma saya nak sebut hadis tu, tak ada seorang pun sahabat angkat tangan, ya Rasulullah. Lepas pada tu Nabi beritahu dalam hadis tu, Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tak ada seorang pun sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, bagi tahu pulau tu kat mana, senang kami pergi bunuh dulu. Lambat sangat Nabi Isa ni, kesian umat akhir zaman fitnah, kita pergi bunuh dululah, senang. Tak ada seorang sahabat sebut kataan tu. Sebab sahabat tahu tak ada faedah pun kita tanya. Kalau kita tahu pulau tu di mana pun, kerja tu bukan kerja sahabat, kerja tu kerja Nabi Isa akhir zaman. Kita hari ni kita duk cari kronologi tu, letih-letih cari kronologi. Ada sebahagian orang sanggup buat perjalanan kronologi tu, buang masa, cukup banyak buang masa dalam keadaan dia banyak lagi ayat Quran yang dia tak faham, banyak lagi hadis Nabi yang dia jahil, banyak lagi ilmu agama yang dia tak tahu. Tapi dia boleh terkena benda tu, boleh menyibukkan diri pada benda tu. Sebab tu bila mana kita baca hadis, kita baca sirah Nabi, kita akan tengok sahabat berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman seperti itu. Walaupun sebahagian orang dia yakin, dia kata COVID-19 ni tanda akhir zaman. Sebenarnya bukan COVID-19 ni tanda akhir zaman. Nabi dah sebut sebarang penyakit yang baru yang tak pernah wujud di zaman aku, itu ialah petanda akhir zaman sebenarnya. Sebelum datang COVID-19 ni, kita pernah dengar SARS-nya, sesama burungnya, MERS-CoV-nya. Ini semua penyakit-penyakit yang tak pernah wujud zaman Nabi. Zaman tu kena sedar dah, zaman SARS tu kena sedar dah, itu tanda kiamat sebenarnya. Tapi dia macam kecoh sikit. Sebab apa kecoh tu? Sebab kena tahan, tak boleh keluar rumah. Mungkin panas kepala duduk dalam rumah, duk fikir macam mana cara nak releasekan tension tu. Sebab manusia ni dia sikap suka keluar rumah. Tiba-tiba kena tahan keluar rumah, idea datang macam-macam. Bila dah perintah keluar rumah dah diangkat,
Perintah duduk dalam rumah dah diangkat, boleh keluar rumah. Tempat-tempat ibadat dah dibuka, masjid dah dibuka. Solat pun sudah, orang kata apa, sudah boleh ditunaikan di masjid, dibuat di masjid. Hakikatnya sebahagian orang yang menyibukkan diri dengan benda ni masih lagi duduk bercakap, masih lagi sibuk dengan teori-teorinya, tapi tidak lagi ataupun masih lagi belum mengunjungi rumah-rumah Allah. Itu benda yang kita boleh tengok. Okay. Hakikat yang kita boleh lihat sebelum PKP, lepas PKP, dia punya bilangan orang main masjid sama saja. Kadang-kadang lepas PKP ni lagi dahsyat, tak ramai main masjid. Mungkin sebab dah pandai jadi imam. Kan baru ni kan arahan suruh solat di masjid. Sebelum ni takut-takut jadi imam. Jadi ramai dah berlatih jadi imam. Jadi dia sepandai lebih pada tu imam masjid. Jadi dia rasa macam tak perlu kot mari. Kadang-kadang sebahagian orang dia mari benda tu. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, manusia dia disibukkan dengan banyak benda. Kalau kita tengok sirah Nabi tu memberi jawapan banyak pada apa yang dihadapi oleh kita hari ni sebenarnya. Tapi begitulah manusia, kadang-kadang dia membaca sirah Nabi dalam bentuk yang begitu kaku. Dia hanya nampak sirah Nabi ni macam sejarah yang kita kena belajar time sekolah dulu. Sejarah yang kita kena belajar time tingkatan 4, tingkatan 5, time nak ambil periksa-periksa besar. Macam tu je dia nampak. Hakikatnya sirah Nabi lebih besar daripada tu. Sebab sirah Nabi itu kadang-kadang menjadi titik perubahan manusia. Titik mula manusia itu berubah daripada keburukan ke arah kebaikan. Titik mula daripada berada dalam kebatilan nak berpindah ke arah kebenaran. Jadi itu benda yang kita kena tengok, dan itulah apa yang disebutkan oleh penulis dalam bab keistimewaan sirah Nabi ni. Sirah Nabi itu merupakan jawapan, dan kadang-kadang sirah Nabi itu membantu kita untuk faham Quran banyak. Sebab dalam Quran ni dia ada asbab nuzul. Ayat-ayat tertentu ada sebabnya, dan sebabnya itu bersifat insiden ataupun peristiwa penting sehingga turunnya ayat tu. Itu 5 poin yang berkaitan dengan keistimewaan sirah Nabi. Seterusnya, malam ni kita sentuh sikit beberapa perkara lagi. Ada beberapa minit lagi sebelum masuk isyak ni. Sumber rujukan sirah, ini juga antara benda penting. Pertama sekali, sumber rujukan sirah paling tertinggi ialah Al-Quran. Ini umum, semua orang tahu. Kemudian sumber rujukan sirah yang kedua ialah sunnah Nabi ataupun hadis Nabi. Cuma bagi kita orang awam, kita melihat dua sumber ni dia tidak padan dengan sekadar kita buka Quran, buka terjemahan, tak faham. Begitu banyak ayat-ayat Quran yang bersifat sejarah, tapi kadang-kadang ayat Quran itu dia bersifat kompleks, dia tak hurai banyak poin sebab dia ada benda utama yang kita kena cari itu. Dan kadang-kadang kalau kita buka hadis Nabi itu pun bersifat panjang dan dia tidak diletakkan dalam bab-bab yang khusus. Jadi dua sumber ni dia menjadi sumber prima ataupun sumber utama. Tapi tak semua orang boleh, orang kata apa, nak faham sirah dengan baik dengan berpada dua sumber ni. Yang ketiga, kata Dr. Mustafa As-Sibai, sumber sirah Nabi juga ialah datang daripada syair-syair Arab yang dahulu. Syair Arab pada zaman kerasulan. Ini juga antara sumber sejarah. Yang keempat ni baru nak bahas zaman kita. Kitab-kitab sirah yang telah dibukukan oleh para ulama, dan para ulama telah mendisiplinkan sirah dalam satu tulisan. Kalau zaman penulisan hadis dia umum, bab ibadat pun duduk dalam tu, bab muamalat pun duduk dalam tu, sirah pun duduk dalam tu. Sehingga datangnya tokoh-tokoh seperti Ibnu Hisham, datangnya tokoh seperti Ibnu Sa'ad, datangnya tokoh seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Mereka ni orang yang telah membukukan sirah dalam satu bab. Dan zaman kita ni kalau kita tengok, lagi banyaklah orang yang tulis tentang sirah. Cuma nak beritahu pada kita, semua tulisan-tulisan sirah di zaman kita ni dia berpandukan kepada sumber prima tu, iaitu Quran dan hadis. Itu benda yang kita kena tahulah. Yang pastinya bila mana kita nak baca sirah Nabi, dia bukanlah makna katanya kita kena pergi lalu azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Terakhir tadi kita sebut sumber-sumber sirah. Okay. Seperti mana yang dah kita sebut, sumber sirah ni dia ada sumber primer dan ada sumber sekundernya. Sumber primer ataupun sumber utama itu ialah Quran dan hadis. Syair Arab jahili tu taklah jadi sumber yang pertama sangat, sebab kadang-kadang riwayatnya tu perlu dilihat dan perlu diteliti, tapi bolehlah jadi sumber sokongan pada sumber pertama tu. Okay. Cuma zaman kita ni tulisan-tulisan berkenaan dengan sirah cukup banyak. Tulisan-tulisan berkenaan dengan sirah ni terlalu banyak. Okay. Bahkan kita tengok peringkat awal lagi, iaitu Ibnu Hisham, sekitar tahun 200 Hijrah, 213 ataupun 218 Hijrah. Pada waktu tu sudah ada usaha penulisan kitab sirah Nabi. Okay. Mana kalau kita tengok, itu usaha-usaha para ulama sampailah kepada zaman kita ni. Dan salah satunya yang kita duk baca ni lah risalah ringkas yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai, seorang ulama daripada Syria, dan ramai lagi lah, sama ada ulama tempat kita pun ada tulis. Nak beritahunya pada kita, kecaknaan para ulama terhadap sirah itu cukup tinggi. Sebab sirah itu mempunyai peranan yang banyak. Dan kita selalu sebut sini, sirah Nabi ni ataupun sirah para sahabat ni, apa tujuan yang kita dapat ambil. Tadi kita dah sebut keistimewaan. Okay. Cuma yang saya nak bagi ni ialah tujuan yang lebih kena dengan keadaan kita hari ni. Tujuan belajar sirah Nabi ni, dan kita yang ada dalam masjid duk belajar sirah Nabi, ambillah 1-2 poin, walaupun tak semua yang kita boleh ingat, tapi kita cuba berkenalan dengan sahabat-sahabat Nabi. Tujuan dia apa? Tujuan dia lah untuk mengganti kehebatan-kehebatan yang ada dan telah mengisi hati generasi muda hari ini. Sebahagian besar generasi muda kita hari ini, dia ada sifat nak cari idola ataupun nak cari tempat yang dia nak letakkan kehebatan tu. Kat mana kehebatan yang letak? Okay. Dengan sebab sirah Nabi tidak diperkenalkan, sahabat-sahabat Nabi tu hanya dieksklusifkan di satu tempat sahaja, sehingga menyebabkan sebahagian orang-orang muda ni dia tak kenal sahabat Nabi, tak kenal juga Nabi dan orang-orang yang sekitar Nabi, dekat-dekat dengan Nabi. Itu antara benda yang membahayakan generasi, sebab generasi muda tu dia akan membentuk tamadun akan datang. Jadi kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, cerita-cerita kehebatan sahabat-sahabat ni dia orang wariskan pada anak. Antara sahabat yang sangat titik beratkan cerita orang-orang hebat di kalangan sahabat Nabi ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok ada satu riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, anak dia, kalau saya tak silap nama dia Abdullah, anak dia ni pernah komplain lah pada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, sahabat Nabi yang dijamin syurga, 10 orang dijamin syurga. Dia komplain ayah dia kata cerita orang sama je, tak cerita orang lain. Kalau duduk sembang, mesti duduk sembang sahabat ni, Khalid Al-Walid ke, Abu Bakar ke. Dan kadang-kadang kami dah pernah dengar pun cerita tu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, tujuan dia cerita tu, riwayat dia tu panjang lah. Okay. Tujuan dia cerita tu ialah untuk menjadikan cerita tu sebati dalam darah daging, untuk menjadikan cerita itulah pemangkin kepada keluarnya generasi yang lebih hebat, ataupun paling kurang sama hebat dengan sahabat, generasi yang jati diri dia terbentuk. Sebab tu kalau tengok bangsa yang hebat, masyarakat yang hebat,
Macam mana dia boleh jadi hebat? Dia menyimpan cerita-cerita orang lama dia yang hebat. Kebanyakannya gitu. Kebanyakannya seperti itulah. Sebab tu kalau tengok sahabat Nabi, lepas daripada diorang ni masuk Islam, diorang kuburkan cerita jahiliah Arab yang lama. Tak pernah dah diorang sebut pada anak cucu diorang. Tidak disebutkan kepada anak cucu diorang ni melainkan Nabi. Sehingga sebahagian anak cucu tu dia duk nampak macam Nabi seorang yang duk hidup. Macam seakan-akan Nabi lah orang yang penting dalam pengurusan Mekah, di Madinah ke apa semua. Tujuan para sahabat ialah nak bagi nampak dan nak bagi bina jati diri. Dia orang tak cerita dah Abu Jahal. Dia orang tak cerita dah nama-nama pemimpin Arab sebelum daripada Nabi lahir. Sebab pemimpin-pemimpin tu bukanlah orang yang membawa kepada cerahnya umat. Tapi pemimpin-pemimpin tu tidak lebih membawa kepada pembebalan umat. Maknanya umat kekal, tidak terdidik ataupun tak ada perubahan. Okay. Jadi sebab itulah benda yang penting bagi kita untuk kita ada sirah Nabi ni. Dan kalau kita tengok bangsa Melayu kita, ada juga cerita-cerita yang orang kata apa, tidak membantu perkembangan ataupun tidak membantu perubahan tamadun. Cerita-cerita, walaupun kita tengok cerita tu kelakar dan kita cerita tu tujuan ni untuk bagi hiburkan hati, tapi dia macam tak beri perubahan. Kan orang Melayu kita dia ada cerita Pak Pandai. Cerita Pak Pandai tu cerita apa? Cerita bodoh dia. Cerita seloncai dan labu-labunya, bodoh dia. Maknanya dia macam kurang cerita orang hebat. Okay. Hatta kalau cerita pendekar pun ada juga satu babak yang nampak kurang cerdik. Mohon maaf lah kalau saya sebut benda ni. Okay. Terutama kalau kita cerita, kita baca bab, orang kata apa, bab cerita hantuah lah. Hantuah dianiaya cukup teruk oleh raja pada waktu tu. Sehinggalah raja tu desperate sebab tengok hang jebat tu dah memberontak selepas tahu hantuah tu dihukum bunuh walaupun disembunyikan oleh bendahara. Dan macam raja ni dia macam tak tahulah nak buat apa. Sehinggalah bendahara, kalau saya tak silap Tuan Perak kot, kalau tak silap nama dia, bendahara tu kata sebenarnya tuanku saya tidak bunuh pun hantuah ni, saya sembunyikan dia. Dan tuanku kata datangkan balik hantuah tu untuk redakan hang jebat ni ataupun bunuh hang jebat. Hantuah datang dan patuh pada raja yang pernah khianat dia dulu. Sebenarnya kalau tengok dalam babak tu memanglah kita tahu hang jebat tu agak agresif sikit. Okay. Tapi sebenarnya perbuatan hang jebat tu tidaklah salah 100%. Perbuatan hang jebat itu dia menunjukkan bahawasanya raja pun tak boleh buat sewenang-wenangnya. Dan menunjukkan pada waktu tu seolah-olah raja macam dia nak buat ikut suka hati dia buat, walaupun kadang-kadang benda tu sudah menzalimi rakyat secara zahirnya pada waktu tu. Okay. Cerita tu cerita hebat, nak tunjuk orang Melayu ni pendekar hebat, tak pernah kalah. Dia macam mirip cerita Khalid Al-Walid lah. Sebab kalau kita tengok cerita hantuah ni dia banyak versi, walaupun ada orang kata hantuah tu bukan dongeng, adalah orang sebut, tapi saya taklah kata dia dongeng 100%. Ada orang kata hantuah ni hebat di taming seharinya, kerihnya. Tapi sebenarnya itu bukan faktor sebenar kehebatan dia. Dia macam cerita Khalid Al-Walid, tuan-tuan. Khalid Al-Walid sahabat Nabi ni, orang-orang Kristian Rom percaya kehebatan Khalid Al-Walid ni dengan sebab dapat sebilah pedang daripada langit. Selagi mana dia duduk pegang pedang tu, dia tak akan pernah kalah dalam apa-apa peperangan pun. Sebenarnya cerita tu cerita dongeng. Zaman Khalid Al-Walid duk hidup, orang duk cerita pada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid keluarkan pedang dia, dia kata ini entah yang keberapa bilah pun aku tak tahu dah. Aku tak pernah memiliki pedang apa-apa pun. Tapi dia orang yang sangat taktikal, orang yang sangat banyak strategi. Sebab tu Nabi kekalkan posisi dia sebagai orang penting dalam peperangan. Sebab dia orang yang cerdik, orang yang pandai rancang. Bukan kerana dia tu memiliki benda-benda yang hebat ataupun benda-benda yang kadang-kadang bersifat mistik. Cuma saya nak sebut kadang-kadang cerita tu dia membantutkan, menampakkan sebenarnya manusia tu hebat di mana. Itu benda yang penting. Sejarah itu perlu diluruskan dengan cara seperti itu. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah untuk seterusnya kita akan bahas bahagian pertama, kehidupan baginda sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi setakat itu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.